Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulkifli Yusof dalam analisis awal ini. Malam ini saya langsung dari studio kami di Bukit Keuangan Kuala Lumpur. Jumaat lalu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan pembentangan bajet 2016 dan malam ini kita nak melihat bagaimana impaknya kepada pembangunan belia dan siapa lagi kalau lebih layak untuk bercerita mengenai pembangunan belia dan juga bagaimana perincian dan juga intipati bajet 2016 itu kepada belia. Saya bersama dengan saudara Ahmad Safarudin Yusof merupakan Setiausaha Agong Majlis Belia Malaysia dan juga di hujung sana Muhammad Rizan Hassan merupakan Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia dan difahamkan kalau daripada cadangan Majlis Belia Malaysia 6 daripada 7 cadangan yang diberikan oleh Majlis Belia Malaysia diambil kira dan dimasukkan ke dalam pembentangan bajet baru-baru ini. Akan tapi mungkin sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mungkin saudara Ahmad mungkin boleh ceritakan reaksi awal pembentangan bajet 2016 yang lalu. Mungkin dalam situasi ekonomi pada hari ini dan juga bakal mendatang, bagaimana ini memberikan satu mungkin kelegaan, mungkin banyak lagi juga permintaan daripada golongan belia. Bagaimana reaksi awal pembentangan bajet tempoh hari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Zul. Pada reaksi awal Majlis Belia Malaysia sewaktu pembentangan bajet dimulakan pada petang Jumaat yang lalu, kita bersama beberapa orang pimpinan duduk bersama-sama berbincang melihat secara live pembentangan bajet itu dan pandangan kita ialah kita menyambut baik satu konsep pemerkasaan sebenarnya ekonomi domestik yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam menghadapi suasana ekonomi yang tidak tentu arah hari ini peringkat global dan juga peringkat tempatan, kita melihat bahawa ekonomi harus digerakkan dalam bentuk lokaliti dan juga domestik sebagai satu kekuatan kita untuk menghadapi suasana ekonomi yang kita tidak tahu akan datang bagaimana sebagai satu persediaan dalaman kerana untuk kita berhadapan dengan satu gelombang ekonomi ataupun ketidaktentuan ini, kekuatan dalaman itu penting dan kekuatan dalaman ini harus dijana melalui perkara-perkara yang disebutkan soal pembangunan ekonomi setempat, pembangunan kompetensi masyarakat Malaysia dan khususnya golongan yang terbesar dalam masyarakat itu adalah golongan belia kerana mereka hampir 40% daripada populasi penduduk Malaysia. Bagaimana ini memberikan impak dan juga kesan secara langsung? Kerana akhirnya kalau dilihat kepada inisiatif-inisiatif yang disediakan menerusi bajet 2016, satu peruntukan yang besar juga kalau dilihat kepada subtopik memperkasakan belia NGO dan juga komuniti itu, kalau latihan teknikal dan juga vocational di IKBN dan sebagainya, peruntukannya 280 juta. Ada lagi peruntukan untuk memperkasakan usahawan-usahawan muda, ada 50 juta di situ. Ini berbentuk angka-angka yang mungkin ramai di kalangan belia di luar sana mengatakan apa reaksinya ataupun apakah kaitannya secara terus kepada belia pada hari ini. Tapi kalau kita lihat keperluan TVET contohnya, 60% daripada tenaga kerja untuk tahun 2020 ialah datangnya daripada mereka yang berkemahiran dalam bidang teknikal dan juga vocational. Sorry Rizan, mungkin ada pengalamannya sedikit di situ. Bagaimana kita nak melihat bahawa apakah ertinya inisiatif-inisiatif ini dan peluang yang perlu diraih oleh belia pada hari ini? Kalau kita tengok dalam bajet kali ini, kalau bercakap tentang pembangunan belia berkemahiran, ini bajet kali ini dilihat memang satu durian runtuh dalam tempoh 15 tahun kebelakangan ni tentang pembangunan belia berkemahiran. Inilah satu-satunya bajet yang terbesar sekali yang merentasi banyak kementerian yang melaksanakan latihan kemahiran. Okey. Dan bajet kali ini kalau kita tengok, dia adalah tahun pertama bagi rancangan Malaysia ke-11. Maknanya lap terakhir untuk menuju ke sebuah negara maju berpendapatan tinggi pada 2020. Okey. Jadi memberi satu mesej jelas bahawa pembangunan belia berkemahiran sama ada suka ataupun tidak, sama ada masyarakat nak masih melihat ia second class ataupun tidak, nak pembangunan belia berkemahiran mesti berada dalam satu kelas tersendiri atau tidak setara dengan pendidikan akademik. Itu menjadi pilihan utama juga. Menjadi pilihan utama. Bukan hanya untuk kemudian kelas kedua semata-mata saja. Okey. Isunya bukan soal angka. Isunya sekarang ni adalah peluang. Okey. Kita ada banyak institusi latihan kemahiran. Kalau ada duit yang banyak sekalipun, tetapi pendekatan ataupun kaedah kemasukannya ataupun kaedah penerimaan pelajarnya masih lagi ditakut lama dengan menghadkan ramai belia kita nak masuk
dia akan susah juga. Sebab hari ini kita tidak memerlukan ramai golongan engineer, kita memerlukan ramai golongan teknologi. Bermaksud mereka yang level supervisor ke bawah. Kumpulan ini yang berkemahiran, yang boleh menampung keperluan industri. Hari ini industri merongok sebab tak ada bekerja. Dia kata orang belia tak ada, itu bukan soal tak ada bekerja. Soal anak muda nak masuk dalam industri, mereka tidak ada kemahiran. Bila kita tanya kenapa dia tak ada kemahiran, dia nak masuk dalam institusi-institusi yang ada dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan mereka ni mungkin ada sedikit kelemahan akademik ataupun dia punya laluan perlu lebih jauh sikit untuk sambutan dengan kawan dia di FPTA. Tapi peluang tersebut dia tidak begitu jelas bagi kumpulan-kumpulan yang B40 yang kerajaan nak dekati hari ini. Tapi dalam arti lain, kata lain juga, selain kalau nak meningkatkan persepsi terhadap bidang kemahiran dan juga vocational, perlulah ada peralatan, perlu juga ada kemudahan yang world class juga. Kita perlu lebih banyak lagi tenaga-tenaga pengajar yang berterlatih. Perlu lagi juga kelonggaran-kelonggaran syarat tertentu dan sebagainya. Bagaimana itu diberikan penambahbaikan dalam bajet kali ini? Sebab itu kita tengok kerajaan telah menunduk jatuhkuasa kemahiran kebangsaan yang diketuai oleh MITI. Ini adalah inisiatif yang baru kerajaan wujudkan dalam bajet kali ini supaya semua kementerian yang terlibat dalam pembangunan latihan kemahiran benar-benar fokus kepada industri need, industry driven. Kalau boleh, latihan hari ini lebih berkonsepkan kepada teaching factory, di mana dia bukan tunggu belajar, habis belajar baru dia kerja, tapi di dalam latihan itu kan telah ada unsur-unsur keusahawanan, telah ada unsur transfer teknologi, transfer knowledge di situ. Dan bila ada jatuhkuasa begini, secara tidak langsung industri akan terlibat secara 100% dalam pembangunan latihan. Hari ini latihan di Malaysia kebanyakan dia bersifat on job training. Habis belajar pergi latihan, lepas tu tak tahu dia akan budak ni kita akan ke mana. Tapi kalau industri terlibat dari segi pembangunan modul, industri terlibat dari segi kepakaran industri, tenaga pengajar datang daripada industri, itu akan lebih merancangkan pembangunan latihan kemahiran. Dan menariknya, industri akan menerima anak-anak muda belia-belia kita ni yang berkemahiran ni secara cepat. dalam industri. Dan ini akan mengurangkan kebergantungan kita kepada tenaga asing yang ada sekarang. Saudara Rizal, kalau cerita pasal TVET, kemahiran dan sebagainya, dia memang cukup semangat, tapi kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita nak bercerita, selain daripada inisiatif seperti TVET dan sebagainya begitu diberikan penekanan utama, ramai yang di kalangan kita golongan belia bercerita mengenai pemilikan rumah. Kita bercerita mengenai peluang-peluang keusahawanan. Kadang-kala inisiatif itu banyak tetapi mungkin tidak digunakan ataupun tidak masuk dengan cara yang diperlukan ataupun dimahukan oleh belia. Kita bincang perkara itu selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Okey, bertemu kita dalam analisis awal ni. Kita masih lagi bercerita mengenai bajet 2016 dan juga pembangunan belia, impaknya kepada belia bagaimana. Saudara Saparudin dan juga saudara Rizal masih lagi bersama kami dalam analisis awal ni pada malam ini. Selain daripada tadi di blok pertama kita banyak bercerita mengenai latihan kemahiran dan juga vocational TVET. Saudara Rizal dah memang ada pengalaman bercerita daripada pengalaman di situ. Selayaknya. Ya, selayaknya. Tapi akhirnya perkara yang menjadi kegusaran remaja pada hari ini ataupun belia pada hari ini ialah pemilikan rumah. Ya. Selain daripada kos terhidup dan sebagainya. Kerja. Dan ramai yang mengatakan bahawa kalau kami yang mungkin pemahaman ekonomi tidak secara menyeluruh, mungkin kalau diberhentikan kerja, apa lagi peluang-peluang yang boleh diraih ataupun boleh dicipta dan sebagainya. Inisiatif ini ramai yang kata ada, ramai yang baca kepada angka-angkanya saja. Tapi kalau contoh pemilikan rumah, bagaimana inisiatif-inisiatif ini dapat diraih oleh belia? Dan kadang-kadang mereka mengatakan bahawa kadang-kadang benda tak sampai, kita tak faham dan sebagainya. Bagaimana peranan MBM juga dalam aspek itu? Kerana betul, pembentangan bajet sudah berlaku, tapi pelaksanaan dan juga bagaimana belia sendiri menjadi concern besar untuk menjayakan pelaksanaannya. Ya, Saudara Zul ya. Pembentangan bajet itu merupakan satu penyataan kerajaan kepada program pembangunan kehadapan oleh kerajaan. Cuma yang paling penting di bawah ni ialah untuk mengetahui
bagaimana untuk kita mendapat manfaat daripada setiap perbentangan ataupun setiap inci peruntukan yang diberikan. Sebagai contoh soal perumahan. Saya ingat soal perumahan ini kalau dewasa ini begitu hebat diperkatakan soal inisiatif yang ada, Prima dan sebagainya, dan dalam bajet ini juga disebutkan ada 200 juta untuk kemudahan deposit awal kepada orang muda. Ini yang berlaku sebenarnya. Bila ada projek perumahan yang baru dibuka, beliau untuk dapatkan bayaran deposit itu pun sudah cukup begitu sakit kepada mereka. 30,000 bagi mereka cukup besar untuk sekali untuk meletakkan deposit harga itu. Dan saya rasa yang paling penting sekarang ialah soal ya di peringkat MBM sendiri, kita sebagai mewakili golongan beliau untuk melihat bagaimana untuk kita mendapatkan sejumlah bentuk peruntukan-peruntukan yang ada. Sebagai contoh soal inovasi, disebutkan ada, saya ingat ada 1.5 bilion kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Teknologi Hijau, dan begitu juga soal magic dan sebagainya, soal R&D. Kebanyakan bila bercakap soal pendapatan generasi muda, dia yang banyak berkait soal mereka yang bekerja sendiri. Itu banyak berkait kepada soal apakah ruang-ruang itu mereka mampu gunakan. Dan saya ingat di peringkat kita, kita akan menggerakkan ini bersama-sama dan pastinya dengan melihat dengan agensi kerajaan apakah ruang yang boleh kita angkat bersama dengan masyarakat belia misalnya, orang yang terlibat dalam isu kemahiran misalnya. So Rizal, bagaimana kita melihat bahawa kemahiran satu perkara, tapi keusahawanan itu, kerana belia inilah golongan yang punya banyak idea yang tersendiri hari ini, dan kalau dilihat daripada inisiatif daripada startup sehinggalah untuk syarikat yang berpotensi tinggi, segala-galanya ada inisiatif OneMap dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana keberkesanan menggunakan itu? Kerana ramai juga kita jumpa usahawan-usahawan muda ni mengatakan bahawa ya betul, saya usaha sendiri walaupun sampai inisiatif ada, tapi kita tidaklah bergantung sepenuhnya kepada inisiatif-inisiatif yang ada. Alangkah baiknya kalau inisiatif yang sedia ada itu digunakan dengan sepenuhnya. Bagaimana kita nak melihat manipulasi sepenuhnya inisiatif yang ada? Saya selalu, bila contoh soal inisiatif kerajaan ni, saya selalu letakkan diri saya kepada kumpulan belia yang ke bawah sekali. Kadang-kadang saya di MBM kita pun tertanya-tanya belia yang mana sebenarnya yang dapat manfaat ni. Sebab segmennya berbeza-beza kan? Sebab apa? Kalau kita ambil contoh dasar belia Malaysia yang baru yang PM lancarkan 15 Mei tahun ni, pun ada segmen-segmen belia dia. Dan keperluan segmen-segmen belia dia pun berbeza-beza sebenarnya. Jadi bila adanya magic, ada startup, saya sendiri pun pada asal itu fikir, belia yang mana yang akan dapat ni? Adakah belia berkemahiran ke? Adakah belia yang punya akademik cemerlang di APT ke? Kan? Jadi dalam soal ini semua akhirnya dalam soal untuk kemajuan belia ni dia ada dua saja, iaitu ujung-ujungnya sama ada dia kerja ataupun dia jadi usahawan. Kalau kerja makan gaji ya. Kerja peluangnya jelas macam mana. Kalau perlu ada strukturnya yang jelas. Bila dia belajar masuk industri, ujung-ujung dia nak kerja apa yang dia kerja. Peluangnya ada ke tidak. Kalau usahawan, dia nak tahu ada dana kat mana tempatnya. Apakah syarat-syarat yang ada. Kan? Sebab hari ini ramai golongan belia dia bermain dengan persepsi. Hari ini bila kata 50 juta ke 50 bilion pun, golongan belia ada beli kat bawah dia akan fikir, ni bukan untuk aku. Itu perkataan pertama dia. Jadi susahnya nak dapat. Susah nak dapat. Macam-macam kata kerja nak kena buat. Aku belajar universiti pun tak pernah buat kata kerja dia kata. Jadi isu yang paling besar kerajaan harus fikirkan ialah bagaimana delivery sistem tu betul-betul sampai kepada kumpulan sasar. Kalau startup itu sasaran kumpulan yang belia bagaimana? Kalau usahawan teknopreneur itu, okey, kumpulan sasar saja adalah belia-belia yang berkemahiran daripada institusi latihan kemahiran. Jadi jelas. Bila itu ada institusi latihan kemahiran, dia bukan hanya tenaga pengajar bukan hanya berfikir untuk memberi latihan kepada pelatih yang akan bekerja, tetapi dia boleh mempersiapkan sekumpulan anak muda yang keluar nanti dia boleh menjadi usahawan. Dan benda itu akan berlaku dalam latihan. Tapi ini yang tak berapa jelas. Bab ini saya ingat dalam bajet yang baru kita tertarik dengan satu terma yang disebutkan di dalam tentang tahun pengkomersialan Malaysia 2016.
maknanya cukup besar sebenarnya. Bila soal komersial, maksudnya kita mengangkat soal martabat kemahiran individu, soal daya kreativiti, dan ini semuanya sebenarnya adalah di kalangan anak muda. Anak muda punya energetik, anak muda punya daya kreativiti. Kalau tanya anak muda hari ini, saya rasa dia orang lebih kreatif dari kita. Jadi saya ingat ini begitu satu benda yang mungkin jadi pendorong kepada kita untuk mengangkat bahawa kekuatan dalaman ekonomi kita sebenarnya banyak bergantung kepada yang kita sebut dahulu tentang modal insan, tetapi mungkin kita tidak tahu di mana modal insan itu ada. Okey, saya nak bertindak buat kali terakhir, tapi akhirnya selepas ini saya nak tanya bagaimana peranan MBM dalam aspek ini, kerana hari itu mungkin mencadangkan pelaksanaannya juga haruslah juga ada pemantauannya, bagaimana gerak kerjanya di bawah, bagaimana MBM boleh menjadi agensi ataupun organisasi yang macam paling mesra lah dengan belia untuk mengadu masalah dan sebagainya. Itu kita bincang dan kita kongsikan selepas ini dalam analisis awal ini. Okey, betul kita dalam analisis awal ni kita masih lagi bercerita mengenai pelaksanaan ataupun pembentangan bajet 2016 tempoh hari dan juga bagaimana impaknya kepada golongan belia, dan saudara-saudara mungkin boleh bercerita bagaimana kalau dilihat kepada majlis belia kemukakan 7 cadangan, 6 daripadanya diambil kira, itu peringkat cadangan. Tapi kalau saya juga bertanya bagaimana peringkat gerak kerja MBM selepas ini, kalau dah diambil kira bagaimana engagement dengan golongan belia di bawah sana, bagaimana MBM mungkin boleh menjadi platform yang paling mesra di kalangan golongan belia untuk mendapatkan inisiatif-inisiatif yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Contohnya bagaimana engagement di peringkat on ground event dan sebagainya. Kita antara benda yang kita cadangkan adalah satu benda yang telah kita lakukan. Sebagai contoh soal keusahawanan sosial misalnya. Pada Hari Belia yang tahun ini 2015, kita mengangkat tema soal inovasi sosial pemangkin kepada pembangunan belia Malaysia. Dan pada seminar itu sebenarnya satu seminar yang dihadiri oleh 1,000 orang belia, kita tampilkan tokoh-tokoh belia yang bukan orang lain pun, budak-budak sekolah, sebagai satu contoh yang dekat bahawa soal penghidupan, pendapatan ini tak kira lapisan umur. Mereka ini kita tonjolkan ke hadapan dan kita cuba mengangkat bahawa dalam gerakan ekonomi ini soal kreativiti itu penting. Sebab kita yakin bahawa dalam keadaan-keadaan sukar kita akan ada ruang-ruang untuk kita keluar mendapatkan sesuatu yang baik. Dan itunya soal advokasi. Dalam advokasi kita mendekatkan golongan belia ini dengan agensi kerajaan. Sebagai contoh, kita juga bekerjasama dengan yang disebutkan InScan dan program-program bawah support misalnya. Ada kalangan usahawan peringkat kita dekatkan mereka dengan program di bawah InScan ataupun di peringkat agensi keusahawanan yang telah ada. Dan saya ingat yang lain, kalau hal-hal lain soal 1B1K, saya ingat Rizan lebih. Bagaimana itu akhirnya? Macam saya kata tadi, penggunaan sasar. Macam kalau belia yang tercicir, kita ada program Satu Belia Satu Kemahiran yang dah 5 tahun kita laksanakan. Dan memang dah ada output dia. Dan kita beritahu dengan pimpinan kerajaan bahawa cadangan kita dah buat dulu dah. Dah hasil, dah bekerja pun. Okay? Itu bagi menyantuni kumpulan yang belia tercicir. Kemudian belia yang berada di industri. Maknanya bila dia lepas sekolah, dia terus masuk. Dia tak ada CJ, tak ada apa. Tapi dia ada pengalaman kerja. Dan mereka perlu ada pengiktirafan yang perlu diberikan. Maka MBN tampil dengan program pembangunan kemahiran dan kerjaya. Dan bagi mereka yang dah ada 3 tahun ataupun 5 tahun, kita persijilkan dia dalam bidang sijil kemahiran Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia, dipanggil program pentaulihan pencapaian terdahulu based on their experience. Kemudian bagi pelajar di sekolah pula, kita wujudkan program-program yang sifatnya cool and catchy supaya dia melihat program-program yang dekat dengan mereka ni tidak begitu membebankan diri mereka. Dia nampak wah menarik program ni. Leisure. Supaya dia ada partisipasi mereka dalam pembangunan belia. Dan juga kita ada program seperti kalau dia belia dalam pertanian, kita ada agropreneur muda dengan dana dan geran dan sebagainya. Inisiatif pun banyak juga untuk tahun ni. Kalau bajet 2016 ada agropreneur muda. Agropreneur muda antara tempat yang begitu besar sebagai
pertanian adalah perniagaan. Dan sekarang MBM dalam peringkat kita lebih ramai kita ketengahkan tokoh-tokoh ataupun ikon-ikon yang boleh menyemarakkan lagi semangat mereka di bawah ni. Itu yang saya nak sentuh juga dalam segmen ni. Kerana akhirnya nanti kalau dalam banyak segi kita mahukan ikon dan juga contoh yang terbaik yang dapat dicontohi. Kalau kita bercerita mengenai startup, ramai yang mengatakan bahawa benda itu perlu perkara sukar sahaja. Akan tapi kalau kita lihat kepada mereka yang sudah berjaya, semua orang boleh lakukan, apatah lagi dengan idea-idea yang segar daripada golongan muda ini. Jadi dalam waktu-waktu yang mungkin kita tidak tentuan dan sebagainya ini, bagaimana kita nak melihat bahawa kisah-kisah ikon yang banyak inspirasi ini memberi ruang yang lebih luas kepada para golongan belia, dan banyak lagi peluang yang kita boleh raih di sebalik kesukaran ini. Inovasi mungkin lebih banyak dari sudut bila sukar ini. Saya ingat selain ekonomi ini adalah mungkin kita lebih menumpu kepada soal angka dan jumlah. Tetapi harus diingat dalam ekonomi ialah soal muamalah ataupun hubungan manusia. Soal faktor kemanusiaan itu juga jangan diketepikan dalam kita membincangkan soal ekonomi. Saya ingat apa yang kita gerakkan hari ini sebenarnya banyak berkisar kepada mengangkat ataupun pemikiran anak muda ataupun generasi muda untuk ke depan melalui program-program yang kita laksanakan. Mungkinlah program kita itu sifatnya bersifat program kepimpinan, tetapi sebenarnya di dalam program kepimpinan yang kita laksanakan itu, dia membangun jati diri dan juga peranan untuk ke depan. Jadi itulah pentingnya soal program-program sifatnya kemanusiaan. Begitu juga bila kita sebutkan soal aktiviti ini, perusahaan sosial ini tidak mungkin terjelma sekiranya individu yang terlibat tidak punya rasa kesukarelaan, tidak rasa ingin menyumbang kembali kepada masyarakat. Dan ini sebenarnya saya ingat, saya tertarik dengan satu buku sebenarnya yang ditulis oleh Profesor Yusuf Qaradawi tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam. Walaupun dia bicarakan soal ekonomi Islam, tetapi sebenarnya buku itu membicarakan tentang bagaimana dalam sistem ekonomi itu mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekiranya masyarakat semua diatur tadbir secara bukan cuma angka tetapi manusiawi. Saya mungkin ada 1 minit. Rizal mungkin boleh memberikan rumusan keseluruhan harapan bagaimana pelaksanaan bajet 2016 ini dan peluang yang perlu diraih oleh golongan belia. Sudah tiba masanya semua belia mendapat maklumat yang tepat dan lebih jelas, dan harapan besar saja ialah segala dasar-dasar kerajaan ataupun inisiatif yang kerajaan sediakan benar-benar dapat sampai ke bawah. Kerana hari ini kekhawatiran kita di Majlis Belia Malaysia di peringkat kepimpinan belia di seluruh negara ialah belia kita terlalu banyak bermain dengan persepsi, dengan tekanan daripada media sosial. Mereka rasakan maklumat dengan itu lebih genuine, sedangkan ada lagi maklumat yang lebih tepat yang boleh membantu mereka, kan, tapi mereka tak dapat yang ini. Itu kekhawatiran besar yang ada sekarang. Dan saya pasti juga Majlis Tinggi MBM juga sedia untuk membantu rakan-rakan di bawah sana untuk berikan maklumat yang betul. Terima kasih kepada Rizal, terima kasih kepada Safrudin sudi bersama kami dalam analisis awal pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami ataupun buat download aplikasi mudahan kami di iOS dan juga di Google Play Store. Sekian saja analisis awal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih.